Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa numajjid wa nu'azzam ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi khair birahmatika ya arhamar billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Allah Taala panggil kita untuk pada hari ini untuk solat al-Jumu'ah. Allah Ta'ala panggil kita dengan seruan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza nudiya lis-salah, bila dipanggil untuk salat, fas'au ila zikrillah, cepat-cepatlah, fas'au ila zikrillah, cepat-cepatlah dalam mengingati Allah. Allah Ta'ala panggil kita untuk salat, dan dia sebut kita untuk kita ingat pada dia. Maknanya solat adalah satu ibadah khusus untuk kita ingat pada Allah Ta'ala. Alangkah sedihnya bila kita solat tak ingat pada Allah Ta'ala. Hamba sendiri, jemaah sekalian muslimin, kita kena fikir bahawa solat adalah satu mazhar, satu tempat yang kita guna untuk ingat Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, Allah Taala kata, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, fa'budni, sembahlah aku, li zikri, sembahlah aku untuk ingat pada aku. Maka solat kita jadikan satu tempat untuk kita ingat pada Allah Ta'ala. Maknanya bila kita tidak solat, kita tak ingat pada Allah Ta'ala, tidak berhubung hati kita dengan Allah. Tapi bila kita solat, maka hubungan ruhaniyah dari diri kita secara semula jadinya berhubung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan kita solat, Allah Ta'ala semakin dekat kepada kita. Dekat maknanya dekat di dalam ubudiyah kita pada Allah, bukan dekat dengan jarak. Allah Ta'ala mawjud bila makan, Allah Ta'ala ada, tidak ada, makna tidak mengambil tempat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita jadikan solat kita, khusus solat Jumu'ah, solat Jumaat kita solat untuk kita ingat pada Allah Ta'ala. Maka pada hari ini kita mari, sebelum daripada kita solat, daripada solat Jumaat, marilah sama-sama kita mendengar sedikit nasihat daripada ulama-ulama kita, daripada orang-orang soleh. Kita dengar cerita dia, kita dengar kisah dia, kita kenal dia, maka Allah Ta'ala akan turunkan keberkatan dalam hidup kita. Kata Sufyan bin Uyainah, bizikril alim nazalat bihi rahmah, dengan kita mengingati orang alim, orang yang rapat pada Allah Ta'ala, orang yang soleh, nazalat bihi rahmah, turunnya rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Dan pada hari ini insya-Allah sebelum daripada Jumaat, daripada sembahyang Jumaat, marilah kita dengar kisah ataupun cerita yang mana mengambil daripada kitab Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Kalau kita pilih Imam Al-Ghazali At-Tusi,
dia buat satu kitab Ihya Ulumuddin. Apa Ihya? Ada setengah orang nama letak anak dia nama Ihya. Ada orang letak nama anak dia Aish. Apa makna Ihya? Apa makna Aish? Ihya maknanya kehidupan, maknanya hidup. Aish maknanya kehidupan, maknanya hidup. Pernah tanya kita duduk pondok dulu, ada saing kita atau pelajar kita namanya Aish. Sepatut nama dia tu sepatut kenal dengan dia. Kita letak nama anak kita, ibu bapa kita letak nama kita adalah Tafa'u bil Hasan, nak mengambil keberkatan yang molek. Maka molek kita letak nama anak-anak kita dengan nama-nama yang comel. Maka pelajar seorang nama dia Aish. Maknanya apa? Kehidupan, maknanya hidup. Tiba-tiba dalam majlis ilmu, majlisul ilm, dia tidur. Maka tok guru hati tidur. Mari, petang mari, malam tidur. Ngaji mata tak ada kitab, dobit kitab ini. Maka tok guru nak marah dia sebut lebih kurang. Dia kata apa? Enta nama ya Aish, nama ya hidup, tapi enta tu maut, enta tu mati. Tu. Maka kenapa disuruh pada kita letak nama comel pada anak kita, ibu bapa kita letak nama kita dengan nama-nama yang comel, supaya boleh baki asal. Nama comel, tuai tak comel boleh pilih asal. Mu ni tak serupa namamu, tak serupa dengan nama orang letak dia. Lagu tu. Maka dia biar dia sedar. Nama Aish tuai tidur, tak kena. Maka diletak nama comel supaya mudah-mudahan Tafa'u bil Hasan, biar dia juru serupa nama dia, dia baik serupa nama dia. Dan mudah-mudahan bila orang panggil nama dia, kalau orang tu orang soleh, orang tu orang rapat dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahannya mujarab, mudahnya berkah. Orang panggil nama orang apa? Nama Muslim, nama Hasan, tak kira nama-nama yang comel. Orang yang pula, orang yang sebut sana, orang yang panggil pula, orang yang comel, orang yang soleh, mudah-mudahannya Allah Ta'ala kabul, Allah Ta'ala terima. Jadi juru sungguh berhana, jadi Hasan sungguh, jadi mukhlis sungguh, jadi Muslim sungguh. Itu dah dapat nama. Maka Imam Al-Ghazali letak nama kita dia Ihya Ulumuddin. Apa Ihya? Menghidupkan ataupun kehidupan. Ulum agama, ad-din agama Islam kita. Maka kata setengah ulama, kalulah terbakar segala kitab-kitab yang lain. Contoh, kitab ulama banyak. Antara dalam kitab-kitab ulama sana ada kitab nama kitab oleh Imam Al-Ghazali At-Tusi, nama Ihya Ulumuddin. Tiba-tiba berlaku kebakaran. Ulama tak ada berlaku dah. Ada kitab ulama ya, tapi terbakar. Kok tinggalnya saja kitab Ihya Ulumuddin. Maka kata setengah ulama, cukuplah dengan satu kitab ni boleh menghidupkan semula agama dengan rujukan panduan kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun kitab lain terbakar segala, nak menunjuk bahawa kesempurnaan, keseluruhan syumuliyah yang Imam Al-Ghazali karya dalam kitab dia dengan keberkatan ikhlas dia, cukup dengan satu kitab saat ni memadai untuk menghidupkan semula agama Islam yang kau meninggal ulama, kau budak orang tak amal agama, jadi agama itu asing kembali. Nabi SAW pernah pesan pada kita, pernah royak pada kita. Nabi katanya al-Islamu gharib, Islam ni asing. Zaman jahiliyah orang tak kenal Islam, melainkan bila Nabi datang dengan bawa Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka Nabi kata al-Islamu gharib, Islam tu asing. Apa makna asing? Orang tak kenal. Jadi dia Islam, orang tak kenal. Bila Nabi kata al-Islamu gharib, Islam tu asing, orang tak kenal berlaku. Fasayatina gharib, akan datang Islam ni asing pula. Asing, tak kenal, Nabi mari royak pasal Islam, kenal, cemerlang zaman Nabi. Bila Nabi meninggal, sahabat meninggal, tabi'in meninggal, tabi'in meninggal, tinggal ulama-ulama juga meninggal. Orang tak amalkan agama,
fasayatina ghariba, nescaya selagi akan datang kembali agama Islam ini dengan asing. Tahu tak kenal pula. Kau tahu akan datang. Zaman kita setara mana anak muda berpergian dengan agama, mengaji agama. Sehingganya Nabi sebut dalam hadis yang lain, bila orang panggil innallaha la yaqbidul ilma intiza'a, Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan cabut semata cabut. Tak, Allah Ta'ala bila dia menurunkan ilmu, dia tidak akan cabut main-main. Walakin biqabdi, yakni bimautil ulama, Allah Ta'ala ambil ilmu dengan mematikan ulama. Ilmu yang Allah Ta'ala turun, dia tak akan ambil dah. Tapi dia nak ambil, dia tak akan cabut lagu tu. Dia cabut di dada-dada ulama. Dia tarik ulama meninggal dengan ilmu. Sehingga patah tumbuh, hilang tidak berganti. Bukan patah tumbuh, hilang berganti. Tengok tok guru kita dulu, patah tumbuh. Ya patah, meninggal ulama-ulama terdahulu. Tumbuh ustaz-ustaz dan sebagainya, tapi hilang tidak berganti. Tak serupa dengan ulama-ulama dulu, tak serupa dengan tok guru dulu. Sampai bila Allah Ta'ala, Nabi katanya, bila Allah Ta'ala la yakbidul ilma intiza'an, Allah Ta'ala tak cabut ilmu dengan cabut coh lagu tu, walakin biqabdil ulama, akan tetapi dicabutnya dengan matinya, dengan mematikan ulama. Hatta yabqa juhala, sehingga yang adanya bila mati ulama, tinggal dalam semut. Tinggalnya orang tak alim, orang tak pandai. Bila lagu tu tak pandai orang, adanya orang panggil tak pandai. Iza su'ilu, bila ditanya orang tak pandai, fakirun syai' la yu'ti, orang tak ada gapo-gapo, dia tak nak beri gapo-gapo. Amba tak ada, seria pun tak ada. Boleh tak amba nak beri 2 riyal? Tak boleh. Fakirun syai', orang yang tak ada gapo-gapo, tak boleh nak beri gapo-gapo. Orang yang beri tu dia ada. Dia beri 10,000 kepada masjid, beri 10,000 kepada orang panggil kebajikan masyarakat dan sebagainya. Bapa tu sebab ada. Fakirun syai', orang yang tak ada gapo-gapo, tak boleh nak beri. Bila lagi tu iza su'ilu, bila ditanya pada orang jahil tentang agama, faftau, dia mengeluarkan fatwa, dia mengeluarkan pendapat pada pendapat saya. Sudah dia tu bila gitu. Amba tak tahu tapi gini rasa mai orang rasa. Maaf amba sebut binatang tak makan orang rasa. Kita yang namanya kawan rasa. Agama Islam bukan dengan rasa-rasa. Agama Islam dengan subut, dengan ketetapan daripada dalil-dalil qat'i, daripada istinbat daripada hadis dan Quran. Iza su'ilu faftau, bila ditanya tentang agama, ya royak dengan tak didasari dengan ilmu, sebab tak ada ilmu. Faftau bi ghairi ilmin. Bila lagu tu dallu wa adallu, dia tu sesat dan fatwa dia juga menyesatkan orang yang mendengar, orang yang mengambil daripada dia. Bila tak ada orang alim, bila tak ada orang pandai, bila tak ada orang yang panggil amanah pada ilmu, maka orang yang tidak berilmu akan naik jadi menteri, jadi orang panggil orang besar dalam masyarakat, tapi tidak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, maka dia royak, dia kecek, ikut dia nak. Maka dia mengeluarkan pendapat dengan pendapat sembrono, pendapat yang ikut-ikut nafsu dan sebagainya. Maka dallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan orang yang mengambil pandangan pendapat daripada dia. Na'udzubillah. Maka nama kitab Pucuk Medah tu Ihya Ulumuddin, menghidupkan semula agama Islam. Maka Nabi SAW royak kepada kita supaya kita kena tuntut ilmu, kita kena ada ilmu, kita kena pandai. Nabi SAW pada hadis yang lain, Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunal khamisah fatahlak. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Nabi suruh first time pada kitanya, so kalau paling besar Nabi suruh kita ni jadi orang yang berilmu.
Dan nak menjadi orang yang berilmu, kena didahulu dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Tiba-tiba tak belajar nak dapat ilmu, tak boleh. Ada sesuatu kaedah untuk mendapatkan ilmu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man amila lima alima warasahullahu ilman ma lam ya'lam." Ini satu kaedah yang kita boleh guna kalau kita nak dapat ilmu. Syarat, ada syarat. Apa malah ngaji tapi nak ilmu. Dia ilmu ni ada dua, ilmu kasbi dan ilmu ladunni. Nah, kita pernah dengar ilmu ladunni. Ilmu kasbi, ilmu kasab. Apa kasab? Bukan kasab tu kasab ni dah. Ilmu kasbi, ilmu yang kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tu kasab. Apa kasab? Ilmu yang kena usaha. Hamba tak pandai bab nego, ngaji bab nego. Hamba tak pandai bab buat umrah, ngaji bawa umrah tu. Ilmu pasal nak dia kena usaha. Hamba tak pandai yang main ngaji Quran, belajar. Tu ilmu pasal kasbi, tak pandai kena belajar. Bila belajar insya-Allah pandai, tapi kena ingat. Bukan semata-mata belajar wajib pandai dak. Belajar usaha. Ada pun pandai pemberian daripada Allah. Ramai orang dia belajar tak pandai-pandai. Apa? Sebab Allah Ta'ala tak beri kepadanya. Tidak semesti, tidak lazim malzum. Dia ngaji pandai, dia ngaji pandai. Cuma waktu ala sabilil ghalib. Ghalib dia ngaji pandai. Tapi tak semesti. Demo dia ngaji kok mana pandai. Tengok. Orang ngaji SPM, orang ngaji SMU, ngaji STAM, ngaji semua boleh naik. Tapi apa lain pandai, lain ni tak faham, tak pandai. Apa tu? Sebab ilmu itu pemberian Allah Ta'ala. Al-ilmu nurun la yuhda lil-asi. Ilmu itu nur, cahaya. La yuhda, tidak akan masuk kepada hati-hati orang yang bermaksiat. Ilmu itu cahaya daripada cahaya-cahaya Allah. Maka kalau nak dapat ilmu, kena bersihkan hati. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ulama bahas dua ayat, dua kalimah lebih kurang ni supaya kita faham. Nak dapat ilmu, kena lalu ke Allah, kena takwa. Wattaqullah, takut Tuhan dulu. Wa yu'allimukumullah, nescaya Allah Ta'ala ajar kepada kamu. Nak dapat ilmu, kena takut Tuhan. Sebanyak mana kita takut, sebanyak itulah akhirnya kepada mendapat ilmu tu lebih dekat pada kita. Allah Ta'ala reka ilmu dengan takwa. Kerana apa? Kerana ada ilmu yang tidak didasari dengan takwa, bukan ilmu tapi nikmah, jadi kemudaratan pada kita. Naknya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takut kepada Allah wa yu'allimukumullah. Allah ajar kita. Dia Allah Ta'ala ajar. Allah Ta'ala alim, paling orang panggil zat yang maha mengetahui. Bukan setakat mengetahui, maha mengetahui. Dia Allah Ta'ala ajar, maka kita akan dapat ilmu saja. Maka ada ilmu yang tidak didasari dengan takwa, bahkan dia adalah satu benda yang orang panggil bukan nikmat tapi nikmah. Bukan nikmat jadi nikmah. Apa nikmah? Jadi bala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, manizdada ilma. Ni kena orang-orang penuntut ilmu, orang-orang yang main dengan ilmu, dia kena beringat hadis ni untuk menakutkan kita, untuk kita beringat. Manizdada ilma. Siapa dia yang dia bertambah ilmu dia? Ngaji hari ni kau pandai, kau tahu. Lagu ni kau tahu. Hari kepada hari, semakin hari nampak kau pandai, nampak kau bertambah ilmu. Manizdada ilma lam yazdad huda. Siapa dia yang bertambah ilmu, zahirnya nampak bertambah. Ngaji hari ni, esok ngaji, lusa hari kau bertambah, nampak zahir lah. Lam yazdad huda, tak bertambah huda. Apa huda? Petunjuk hidayah. Dia kau ngaji, kau boleh. Dia kau ngaji, kau tak takut Tuhan. Satu, manizdada ilma lam yazdad huda. Ini kita takut. Kau ngaji
tapi tak tambah ketakutan kita pada Allah Ta'ala. Nabi sebut apa? Lam yazdad minallahi illa bu'da. Dia sebenarnya lam yazdad minallah, tak kau bertambah, tak kau dekat dengan Allah, illa malaikat bu'da, kau jauh dengan Allah Ta'ala. Rupa zahiriyah, lahiriyahnya dekat dengan Tuhan, tapi sebenarnya kau jauh daripada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Maka Nabi SAW nak kita biar jadi kun aliman, jadi orang alim. Maka bagaimana dia sahut seruan Nabi SAW nak jadi orang alim? Kun aliman, jadi orang alim, jadi orang pandai. Dengan sebab pandai ni kita boleh jalan. Dengan sebab pandai ni kita boleh buat amal soleh. Dengan sebab pandai lah kita tak tertipu dengan talbis iblis, dengan was syaitan. Dengan sebab apa? Sebab pandai. Kalau tak pandai, nak tipu demo. Kita gibak dunia dulu. Kita duduk Malaysia, tukar pitih Thailand, beli di Thailand, tak pandai nak beza berapa ya, berapa bak, berapa kub. Lah kali kena tipu demo. Kok harga 10 kub jadi 20 kub, 30 kub apa? Sebab tak pandai. Dia tak pandai, mudah kena tipu. Maka Nabi suruh mula-mula sekalinya kun tu fi'il amar. Jadilah, maknanya mu kena jadi. Nah tu alimah, jadi orang ni. Ai apa ni umur 40 ni. Nak pergi pondok anak ada bini ada tak boleh. Tak boleh jadi nombor satu tak apa. Ada lagi panggil, ada peluang lain lagi. Au muta'allimah. Tak boleh jadi orang alim, jadi orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, rendah sikit dah. Hak utama jadi orang alim. Orang alim, orang panggil dia bersama dengan malaikat-malaikat mulia. Panggil mazhabnya, makamnya di sisi Allah Ta'ala tinggi. Tinggi orang yang berilmu. Tak apa dah, tak boleh jadi orang yang berilmu, tak boleh jadi orang alim. Baru orang panggil, baru belajar. Orang 40 baru belajar tauhid. Orang 40 baru belajar tasawuf. Orang 40 baru orang panggil, baru nak jinak dengan hukum-hukum fiqh halal haram. Tak apa. Syekh Zakaria Al-Ansari, dia start ngaji umur berapa? Syekh Zakaria Al-Ansari nak royak tak ada rasa sebenarnya. Syekh Zakaria Al-Ansari dia start mengaji ilmu, mengaji agama umur 40. Umur 40 baru start mendalami ilmu agama. Cerita Syekh Zakaria ni masyhur. Syekh Zakaria Al-Ansari satu hari, dia ni muka tidak berilmu rasanya. Jalan tapi jalan malam-malam. Jadi malam. Ada sekumpulan budak-budak muda malam-malam kan. Orang panggil lepok lah. Tidak tepi jalan. Maka Syekh Zakaria Al-Ansari ni, dia ni tak syekh lagi ni. Dia orang awam. Bila dia jalan-jalan tu, maka bila nak lalu jalan dengan orang budak-budak muda duduk lepok sana ni, budak-budak lepok sana ni sindir dia. Bila lalu budak Syekh besar nak lalu ni, Syekh besar nak lalu ni. Maka bila betul orang pun bila lalu budak sana ni nak sindir, nak memperendahkan, nak mempersendahkan. Itu antara adab yang tak baik duduk di jalan. Bahkan Nabi lari orang duduk di jalan kalau tak mampu nak jaga adab di jalan. Kita, agama kita penuh dengan adab, penuh dengan akhlak, penuh dengan tata susila. Kalau tak mampu nak menjaga adab di jalan, baik tak payah duduk di jalan dulu lagi. Tidak, tak pasal-pasal, bukan tambah pahala, tambah dosa. Orang lalu naik motor, sorry kita gelik Allah, motor buruknya lah. Orang tak salah, dia apa kita? Lepas tu orang lalu pun buciknya dia. Lepas tu lalu bontok dia ni. Kita tak pasal-pasal tambah akaun, tambah topak dosa. Tak pasal-pasal. Aduh, maka nak duduk di jalan, Nabi lagi. Tapi kalau boleh jaga adab, selesai nak duduk di jalan. Bila pemuda yang duduk di jalan, marilah seorang orang tua umur 40 lebih kurang. Bila lalu, budak-budak sana kata, bila lalu, tarik, bila jalan. Syekh nak lalu ni, Syekh besar nak lalu ni, Syekh kabir nak lalu. Maka dia ambil kata-kata budak sana ni bukan sebagai sindiran. Asal sindir, tapi dia ambil sebagai pedoman untuk dia. Panggil aku Syekh, panggil aku Syekh kabir. Aku tanamkan azam pada diri aku nak jadi Syekh seperti mana budak tersebut pada aku Syekh. Umur 40 dah.
Sama disebut oleh ulama, bila masuk umur 40, dia panggil temu tika ni. Dia panggil bagi dua. 40 nak pergi 40 pula 80. 40 pertama fasa, dia panggil fasa pertama habis. Ambo umur 40 ni. Hari ni hari lahir ambo. Nak pergi 40 pula tu rasa tak berapa nak jaga tu. 3 serangkai dah ada. 14 serangkai, berangkai-rangkai dah ada. Maka ulama kata kalulah dia tu umur 40 tapi tidak melebihi kebaikan daripada kejahatan, maka ditanda di dahi dia ni seolah-olah ada tanda simbolik rajulun la yuflih. Apa makna? Orang itu umur 40 tapi dia duduk robeh macam masjid tak pergi, orang ngajar tak sapa, duduk main bagi main buat jahat pakai sudah tak habis-habis, duduk ngopak orang tak habis-habis, duduk kata udung orang tak habis-habis, tak berubah, tidak memenangi kebaikan daripada kejahatan. Sepatut dia masuk umur 40, jahat tu ada 30%, 70% baik dah, tukar dah. Tapi dah jahat 60, baik 40. Betul. Maka kata setengah ulama, kalau orang lagu tu tidak memenangi kebaikan daripada kejahatan, ditanda di dahi dia ni seolah-olah simbolik. Tak ada, tapi seolah-olah simbolik bila siapa umur 40. Apa ditulisnya? Rajulun la yuflih. Itu simbolik, simbol. Apa makna rajulun la yuflih? Lelaki tidak berjaya. Bagi orang lelaki, kalau perak an-nisa la yuflih, perempuan ini bukan perempuan yang berjaya. Kita hidup ni kita nak berjaya. Kita nak anak kita berjaya dalam SPM. Kita nak anak kita berjaya dalam setiap pelbagai acara yang diambil, yang diduduki. Kita juga nak berjaya dalam hidup. Bahkan kita nak paling jaya, berjaya di akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Man zuhziha 'anil nar. Siapa dia bebas, dia terlepas daripada api neraka. Wa udkhilal jannah, dan masuk dalam syurga Allah. Orang ni lagu mana? Kata faqad faz, sesungguhnya dia telah berjaya. Maka kita nak kejayaan ini, maka kejayaan di akhirat ditentukan pada di dunia kita. Di akhirat tempat orang panggil dapat hasil, dapat kita menuai hasil tuaian kita di dunia, yang kita usaha di dunia, dituainya, didapatinya di akhirat. Maka di dunia tempat kita menanam, tempat kita bercucuk tanam. Sesuai kata setengah pepatah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni mazra'ah, tempat kita bercucuk tanam untuk kita dapat hasilnya di akhirat sana. Maka bila lagu tu Nabi sebutnya kun aliman, tak boleh. Tak apalah tak boleh, banyak alasan dan sebagainya. Maka yang kedua, au muta'alliman, jadi orang yang menuntut ilmu. Sana orang alim, manittasafa bil ilmi wal amal, tu orang alim. Orang alim ni apa makna orang alim? Manittasafa bil ilmi wal amal, orang yang bersepakai, orang yang bersifat dengan ilmu, dia tahu, dan amal dia buat. Dia ada ilmu dan dia buat apa yang dia tahu sana. Itu orang panggil orang alim. Batu ulama kita beza sedikit antara ilmu dan maklumat. Ini dalam ini. Dalam ini banyak maklumat. Baik ke berubah belakang, itu maklumat. Maka ulama beza maklumat suku, ilmu suku. Beza mana dua ni, ilmu dengan maklumat? Ilmu, benda yang kita tahu kita boleh buat amal. Benda yang kita tahu kita boleh buat amal, itu dipanggil ilmu. Kita tahu semaya tahajud molek, kita boleh buat, itu panggil ilmu. Ada pemaklumat, hanya pengetahuan umum. Kita tahu tahajud molek, kita tak buat, tu maklumat. Sebab tu dari telefon kita ni banyak maklumat. Maklumat pengetahuan umum. Tiba-tiba kita ambil maklumat saat ni, kita boleh buat. Maka tu dipanggil ilmu. Maka orang berilmu, orang yang ada ilmu, dia tahu dan dia buat, tu dipanggil alim. Orang alim. Kalau jadi orang alim, apa?
kun aliman au muta'alliman. Jadi kedua, dia bagi boleh pilihnya. Tak mampu yang pertama, yang kedua muta'alliman, orang yang belajar. Belajar pula bagi dua tu. Orang yang hidup dia nya belajar. So, yang kedua orang yang belajar mengikut masa. Dan aku yakin orang panggil muslimin kita sini banyaknya huk nombor dua. Nombor pertama, dia patching. Zaman lek muncul lah. Dia patchingnya, orang panggil dia start kerja bukit 2024. Dia ada patching dia. Maka dia patching, ada duit patching lah dia ni. Kira BSP lagi. Maka dia kata, dia ada 400,000 dalam bank ni. Lepas tu duit patching boleh-boleh masuk ni. Tak kena kerja dah, dia kata. Maka buat mana? Hamba dah duduk pondok dia gila pondok-pondok mana? Duduk rumah situ, hari-hari duduk main dengan ilmu. Tu muta'alliman, orang yang bersepakat, orang yang menuntut ilmu. So kita tu lepas PC cari projek lain pula. Sebenarnya Allah Ta'ala beri PC tu nak tahu kita nya dunia kokoh dulu, hangga dulu, kejar akhirat dah lah. Muka tak kijau mula nak duha 2 rakaat tak deh. Nak jawab azan orang be tak deh. Tak deh laku. Apa? Duk tengah buat kijau tak kata siapa. Ambo punya kita nak jawab azan 5 waktu sehari, siapa dia boleh angkat tangan? Boleh orang panggil boleh cok. Ambo setiap kali azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ambo jawab direct. Tak ada. Kadang-kadang zuhur jawab, asar tak jawab, kadang-kadang bila asal? Bila lebih? Tak apa. Kadang-kadang orang start betul, start buat. Tak ada penghayatan agama dalam diri. Orang buat sama. Sepatut orang kita sebagai ayah dalam rumah. Bukti belakang, buat. Jawab azan dulu nak buat sama lepas ni. Tu kita sebagai apa? Tapi dia, kita kepala buat. Na'udzubillah. Kurang dah. Maka bila pecah, kita tak ada. Apa kerja kita? Demo pensi, demo kau sibuk kau weh. Berapa sibuk? Duduk saja. Duduk gaul kata aku. Sibuk juga tu. Duduk gaul kata aku. Siapa tak ada sejik, na'udzubillah. Maka bila pensi sepatutnya kita tak ada urusan dunia kita. Kau dah main dengan cucu jari-jari, jangan main sokmo lah. Tak jadi sejik. Tak pergi sejik. Apa? Duduk sekaluk main dengan cucu, projek cucu-cucu pula dah. Batu ibu bapa kena faham. Ayah kita, mak kita bila pencin, jangan kita bebankan dia dengan menjaga anak-anak kita, yakni cucu-cucu dia. Setengah ulama lagi, kita ayah menggodok saja jaga anak orang, membebankan dia 40 kata. Zaman muda lebih, contoh ambil 4 lebih, tiba-tiba 40 hidup lagi, pencin ada lagi, KWSP banyak lagi, tak kena kerja. Masa ni nak tengok pada akhirat dah. Tak ada cara dah pasal dunia. Duk kita ambil projek ni pula, projek tu, projek jaga cucu. Bapa dia motor main kuliah 2 muslimah weh. Jaga cucu 2 orang, jaga cucu 3 orang. Jaga-jaga tak apa. Bagi orang, bagi anak yang dia faham, ayah dia, mak dia saat ni sepatutnya dia jaga sendiri anak dia, atau dia suruh jaga orang lain jaga anak dia, dia bayar bulan ni. Jangan bebankan orang panggil ayah dia, sebab ayah dia ni nak balik akhirat. Kita kata kecek rolik kan, dia pergi dulu pada kita. Dan dia pergi dulu biar dia siap-siap awal, biar dia berbekal awal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nyaknya pada ayah kita, nyaknya pada ibu kita, zaman kijuri dia tak ada nak amal, baca Quran sepipi sehari pun tak ada, ibadah-ibadah zikir-zikir pun tak ada. Dia pencing, sedang molek mak abah tak nak cara gapo, masuk zuhur pergi sejid, masuk asar pergi sejid, balik rumah baca Quran, ibadah tu ya. Jari-jari lah kita gerak tu. Ni kat dekat semua tak pencing kat dekat sini, kamera Thailand, London, Morocco. Ayah. Habis. Maka kenapa? Melainkan, ni ada ulama sebut melainkan kalau anak sani bagi ayah dia sani, dia nya tak ada pitih mana. Nak urutkan mengasuh 300 boleh. Anak 2 orang 900 boleh. Gaji 900 setengah. Contoh. Maka
Kalau kita main pusing lagu tu, tak dapat gaji untuk bayar pada orang jaga anak kita, tak selesai hidup kita. Maka boleh kita beri pada ayah kita, mak kita, tapi jangan kita buih 100%. Kalau di rumah-rumah asuh budak-budak itu cek, cuba kita cek, atas pagi ambil petai tu pun overtime tu bayar lebih dah tu. Lebih sejak tambah 10 riyal, lebih gojek tambah 20 riyal. Tu lebih sejak. Kita tak ramai kita. Bui juga bui, tapi atas pagi ambil malam. Nyanyi kau mak kita nak semaya duha tak ada. Nak buat ibadah tak ada. Apa? Nak jaga cucu, ibadah jaga cucu. Kena cara tu jadi, tapi kalau jenis pongoh gak, dia sumpah cucu. Orang lain duduk subhanallah, dia sumpah, "Ai budak ni, budak ni." Tak pasal. Na'udzubillah. Bagi orang yang susah boleh, tapi jangan 100%. Nyanyi kamu ayat kita. Habis muta'alliman. Muta'alliman makna pertama dia duduk pondok, dia duduk tumah kita bagi. Zuhur sini bunyi dah. Bunyi ke sini. Ni dah takut galik. Mana muta'alliman yang kedua ialah dia belajar tapi berwaktu. Kuliah maghrib isya, baca Quran lepas isya, bagi tadabbur ramai-ramai, ada ustaz jemput tu, kuliah subuh, kuliah duha, Jumaat, Sabtu. Tu. Itu bagi muta'alliman juga, tapi berwaktu. Maka batlah setengah katanya guru-guru, kalau kita jenis orang panggil baru nak mendidik, baru nak bagi nak bermanja-manja dengan ilmu, kalau boleh jangan tinggal paling kurang sejam sehari kita tumpukan untuk ilmu. Comel tu kuliah maghrib. Kita lepas subuh lorak gaduh, lepas zuhur lorak gaduh, tak apa dah. Maghrib isya kena kita cok. Aku maghrib isya sejik. Kalau ada mesyuarat, ada meeting lepas isya, boleh setting, boleh aja. Ilmu tidak menunggu kita, tapi kita kena menunggu ilmu. Kena freekan dia. Kita tak ujiannya lemah iman. Kuliah maghrib ada dekat dengan rumah. Bini ajak pergi pasar malam, tinggal dalam majlis ilmu. Atau lemah iman. Hari ni pasar malam Isnin, esok pasar malam Selasa, besok pasar malam Rabu, bermalam-malam lah pasar malam dia. Tak tambah ilmu sampai masa iza balaghatil hulqum wa antum hina izin tanzurun. Matilah dia. Tak ada nak buat amal. Lepas tu mula Rabbana innana sami'na Rabbana ya Allah, kami dengar dah, kami lihat dah, abasarna wa sami'na farji'na, kembali semula kami ya Allah, nak masalihah, kami nak amal soleh. Bila hidup, bila makan tanah tu kata. Apa maksud makan tanah? Bila meninggal. Man mata faqad qiyamatuh. Siapa dia meninggal, maka kiamatlah bagi dia. Kiamat umum bila ditiup sangkakala. Kiamat khusus bila mati seseorang, kiamatlah bagi dia. Maka kita jangan ralik sangat. Dua, muta'alliman. Paling kurang sejam sehari. Maghrib isya sampai. Tapi bukan sejam. Kalau kuliah maghrib isya 40 minit je. Tu kalau ustaz mari awal, kalau ustaz mari lewat setengah jam. Tak ada letih kaki kita nak silai lebih. Nabi suruh yang ketiga, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Tak boleh jadi orang berilmu, tak boleh jadi orang menuntut ilmu, tak ada sibuk gaduh dan sebagainya. Au muta'alliman au mustami'an, jadi orang yang menuntut ilmu, mendengar ilmu. Mana? Seminggu sekali, Jumaat 1 jam. Atau mustami'an, orang yang mendengar ilmu. Gini mana ni? Ada kuliah gi, esok tak gi, lusa tak gi, Jumaat tu pula baru gi. Atau mustami'an, orang yang dengar gitu ya. Paling kurang 3 mustami'an. Mustami'an apa makna tu? Dua juga. Kita bertinggal mustami'an. Apa makna mustami'an? Makna mustami'an pertama, dia dengar. Dia tak pekak, dia tak tuli, dia dengar. Tu tak fokus tapi dengar, ustaz mengajar dia dengar. Tu dipanggil mustami'an, orang yang mendengar. Tapi kalau tanya, ustaz mengajar ke apa? Tak tahu habis sedap habis tak sedap.
Gitulah. Itu mustami'an. Muka tak pekak tak tulis dengar lah. Ustaz ayat apa? Tahu kau. Tapi kau dengar, itu mustami'an. Makna pertama. Mustami'an makna kedua mana sepatutnya? Mustami'an dengan makna istami'. Apa makna istami'? Okey, Kelantan panggil dengar. Apa dengar? Kita fokus. Ustaz ayat apa? Linga dengar, otak mikir. Ayo. Tu istami'. Kita dengar. Kalau kita dengar saja gitu. Sebab tu bila kata pada kita, cuba dengar bunyi po, bunyi po, buah gagak tu. Kita pun senyap mata tu, dengar tu. Kalau kita gini, sekadar lagu ni kita dengar. Dengar tak dengar gitulah. Orang panggil orang tak sorok dengar sikit. Orang baca dengan standard dengar gitulah. Tapi bila kita dengar, maknanya kita perhati dan kita memikir apa kita tu mana yang kita istami'. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kalau tak boleh juga jadi tiga-tiga ni, jadi orang yang keempat, orang yang muhibban, orang yang suka pada ilmu, orang yang suka benda yang kait dengan ilmu. Kelih tok guru kita suka, kita hormat. Kelih orang panggil penuntut ilmu, pakai sebai, pakai jubah, pakai ridak, bawa kitab, kita suka, kita hormat. Kita pula ada jiran yang orang ngaji pondok, ngaji agama, kita suka. Kita ada duit lebih, kita bagi pada dia. Muhibban, suka, bukan tak suka. Kelih orang pakai sebai, kelih orang bawa kitab, tu orang kita suka. Pada ke jadi orang keempat, orang yang suka dengan benda-benda yang kait dengan ilmu. Yang keempat, tiap-tiap benda kait ilmu kita suka. Majib mula kita ni nak buat pondok, ada ustaz nak buat pondok, nak minta sumbang, kita suka. Buat pondok nak ngajar agama, ilmu, kita pun ada 2-3 ribu, bui 1,200. Tu muhibban, suka pada ilmu. Fala takunal khamisah, Nabi kata, Nabi ingatkan pada kita jangan jadi orang nombor kelima awal. Nabi sebut betul soalan. Fala takunal khamisah, jangan jadi orang yang kelima. Apa kelima? Fatahlak, alim bodoh, belajar ilmu bodoh, dengar ilmu bodoh, suka pada ilmu bodoh. Kita bergerak, siapa ustaz ni mari bodoh, cukup ngakon siapa ustaz tak suka pada ilmu. Fala takunal khamisah, jangan jadi orang yang kelima. Kita kelima, fatahlak, orang itu celaka. Na'udzubillah. Maka kita atas dunia ni kita tak khabar lagi. Bila kelip akhirat baru khabar, tak hebat orang tu. Hebat bila kita atas dunia kita khabar. Quran mari goyah, hadis Nabi mari cerita pada kita. Kita yakin pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang amanah, yang tabligh, yang sampaikan ilmu pada kita. Kita yakin dan kita usaha ke arah kebaikan. Kita bimbing, kita taksim yang mana disebut dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turaba. Satu hari orang yang di padang mahsyar nanti, bila dia dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yaumul hasrah, yaumul mahsyar, pada harinya hari mahsyar, dikumpulkan segala beribu-ribu berjuta-juta manusia, bermula zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dihimpun. Kata pendapat ulama habis. Assalamualaikum. Kata pendapat ulama ada juga orang panggil apa? Dihisap juga binatang-binatang. Bila dihisap, Allah Taala hisap sama mereka adil, maka Allah Taala jadikan tanah. Maka manusia dah bila dihisap tak jadi tanah, akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan. Maka apa dia sebut? Ya laitani kuntu turaba. Celakanya aku, kalau aku boleh jadi seperti dia. Dia binatang yang dihisap, lepas tu dijadikan tanah oleh Allah Ta'ala. Kita ada bila lagu tu, bila dihisap baik-baik balas baik, buruk-buruk balas buruk, baik syurga, tak baik neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada hari ini insya-Allah dapat iktibar untuk kita. Sama-samalah kita ke arah kebaikan dengan kemampuan yang ada, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan lemah itu daripada dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.